sebab amat jarang bagi seorang ibu mertua dapat terima menantu bukan pilihan. So sad. Buat ibu-ibu mertua, hargailah menantumu seadanya sebab hanya mereka saja yang mengetahui kekurangan dan kelebihan anakmu. Harta dan pangkat bukan bermaksud menantumu itu akan menjaga dan menyayangimu hingga akhir hayat. Ada yang mempersoalkan mengapa saya tidak berterus terang bagi tahu yang saya ada ni segala-galanya. Maaf, itu bukan cara saya. Saya dilahirkan dalam keluarga yang mementingkan kesederhanaan. Walaupun ibu adalah bekas profesor di universiti terkemuka dan berpangkat datuk, tapi ibu tidak pernah bagi tahu pangkat dan darjat dia pada orang yang baru dikenali. Hanya segelintir umum yang mengetahui mengenai latar belakang keluarga saya. Ibu selalu berpesan, menangkan hati seseorang dengan akhlak dan kebaikan, tata tertib yang baik, apatah lagi kepada orang tua. Ibu sudah berpencen dan hidup bahagia di kampung halaman seperti orang lain. Arwah nenek cukup sayangkan ibu, menantu. Sampai ke akhir hayatnya, nenek tidak tahu sangat latar belakang ibu. Nenek hanya tahu ibu hanyalah cikgu. Sewaktu nenek sakit, ibulah yang sanggup menjaganya dan nenek memberi semua kasih sayang yang tidak terhingga kepada kami sekeluarga. Saya mengambil contoh ini untuk kehidupan saya. Bukan saya terlalu berahsia. Pertemuan pertama bersama bekas mentua juga menjadi alasan mengapa saya terus berahsia. Bagi saya, sekiranya seseorang itu tidak memberi respek dan melayan orang lain dengan sama rata, dia bukanlah seseorang yang boleh dipercayai untuk kita beritahu segala latar belakang, harta, pekerjaan sekalipun. Bekas suami saya seorang yang baik, tetapi dia bukanlah anak emas ibunya. Hanya dialah satu-satunya yang tiada ijazah dalam adik-beradik. Suami sebelum ni tahu serba sedikit latar belakang saya. Sebab tidak mahu dia dipandang lekeh, saya tidak beritahu kepada family mertua tentang kelulusan saya. Suami kerap diperli dari kecil sebab tidak pandai, sehinggalah dia mendapat jawatan tetap di government. Pandangan mereka sedikit berubah. Selepas saya dihina oleh bakal mertua di hari pertama kami bertemu, saya membawa diri dan putus segala hubungan dengan bekas suami. Bagi saya, ibu adalah utama. Sekiranya ibu tidak merestui, pasti perkahwinan ini akan jadi sia-sia. Tetapi disebabkan bekas suami mempunyai masa silam yang sulit, dia mempunyai tahap perasaan tinggi sehingga hampir membunuh diri sebab tertekan saya tinggalkan dia. Berkat solat dan nasihat ibu, saya menerimanya dan memang dialah suami yang terbaik untuk saya. Suami saya sebelum ini menyewa rumah saya bersama kawannya. Selepas kami kahwin, kami terus tinggal di situ dan sebab itulah mertua sangkakan rumah itu adalah rumah suami. Ibu mertua pernah kata jika rumah itu rumah saya, ia tidak akan jejak kaki ke rumah kami. Sebab itu saya hanya diamkan diri kerana dalam hati saya menghormatinya dan cuba untuk menjadi isteri dan menantu yang baik. Kebetulan mertua sakit dan tiada siapa yang sudi menjaganya. Saya pula bekerja sendiri dan mempunyai masa sendiri. Saya pikul tanggungjawab menjaga kunci syurga suami saya walaupun diri ini tidak disukai. Ibu saya selalu menasihati, sekiranya diberikan racun, balaslah dengan kemanisan. Itulah yang saya lakukan sehingga 8 bulan. Saya sudah cukup bertahan sehinggalah saya hampir meroyan selepas dihina dan dalam keadaan berpantang akibat keguguran. Mertua hanya ketawakan saya apabila suami beritahu saya keguguran. Baginya tidak perlu ada anak bersama saya kerana saya keturunan orang miskin. Mengapa saya mohon fasakh? Ini kerana mertua saya terlalu mendera emosi suami sehingga dia tidak dapat bekerja buat sementara waktu. Suami sudahlah memang ada depresi, ditambah lagi dengan sikap mertua yang tidak sudah membenci saya. Saya menjadi rasa bersalah disebabkan suami dituduh anak derhaka. Saya slow talk dengan suami. Saya mengatakan jika kita pertahankan perkahwinan ni, kita berdua akan sakit. Dia tidak dapat memilih antara saya atau ibunya sebab dua-duanya adalah nyawa dia. Sebab itulah saya memilih untuk membawa diri. Bukan mudah untuk saya membuat keputusan ini. Memang kalau sebut 8 bulan, usia perkahwinan tu boleh dikatakan terlalu awal. Tapi bagi kami yang merasai sendiri, diibaratkan 800 tahun lamanya kesakitan yang kami rasai. Suami bukan tak mahu bercakap benar. Dia sendiri kata buat apa nak hebahkan harta orang yang sayangkan dia. Dia tak pernah culas memberi nafkah. Buat 3 kerja sebab nak tercukupkan nafkah untuk saya dan ibunya. Dia memberikan RM700 dengan harapan ibunya akan diam dan tidak akan menyerang
saya. Tetapi harapan hanya tinggal harapan. Sikap ibu mertua makin hari makin tidak ada petanda untuk berubah. Saudaraku sekalian, kita tidak perlu membeli hati manusia dengan harta benda. Apatah lagi sekiranya kita adalah wanita, kerana tugas mencari rezeki adalah tanggungjawab suami. Memang ada yang katakan dunia sekarang kita perlu sedikit show off, but ini bukan prinsip saya sekeluarga. Saya maafkan semua orang yang pernah sakiti saya, dan suami juga sudah redha dengan keadaan keluarganya dan tidak mahu mendera perasaan saya lagi. Sebab itulah keputusan perpisahan adalah terbaik buat masa ini. But mana tahu satu hari nanti kami dijodohkan semula. Itu urusan Allah yang kita tidak boleh menduga. Biarlah saya merawat hati dan pulihkan keadaan diri saya sendiri dahulu. Apa yang saya ada sekarang adalah datang dari rezeki Allah dan usaha penat lelah yang tidak patut dipersoalkan oleh sesiapa sahaja. Ingatlah pesanan dari seorang pujangga. Jika seseorang boleh menerima dirimu di saat kamu tiada apa-apa, percayalah dia akan bersamamu di saat kita mempunyai segalanya. Sekian.